Allahu Akbar, ramainya. Selamat petang. Apa khabar anda semua? I'm sure. Excited. Saya tadi bersama dengan Kak Nap baru balik dari Melaka. Baru sampai. Saya boleh faham macam mana Mas punya perasaan menjejaki saya dari mana, di mana saya berada sekarang ni. Bila sampai nampak Federal Highway, dia lega, kata dia. Alhamdulillah. Dulu saya ucapkan terima kasih pada ayahanda, edisi Pak Lah, Kak Yam dan para barisan pemimpin yang sudi menjemput saya pada hari ini. Saya tak ada niat nak mengajar anda semua, sekadar berkongsi sedikit pengalaman saya, apa yang saya lihat, MW, dan mungkin ini boleh merubah nasib saya dan mungkin boleh merubah nasib anda semua. Pertama-tama, ucaplah tahniah dari sendiri. Tepuk bahu masing-masing. Tahniah kerana memilih untuk berada di sini. Sebab hidup kita ni penuh dengan pilihan. Ya? Kita boleh memilih berada di rumah kawan kita ataupun tengok TV tengok kita di petang minggu ni. Tetapi anda buat pilihan untuk berada di sini. Tahniah kepada anda semua. Ya? Saya macam anak biasa, disuruh belajar, saya belajar. Dapat beasiswa, melanjut pelajaran ke Jepun. Saya rasakan itulah pilihan yang terbaik buat saya. Habis belajar, saya dapat bekerja di salah sebuah bank terbesar di Jepun. 10 tahun saya bekerja dengan mereka. Tapi bila saya imbas semula, saya tak dapat apa yang saya nak sebenarnya. I do not know about you. Apa yang kita nak dalam hidup kita sebenarnya, kan? Tapi bagi saya tak dapat apa saya nak. Saya paling ketara sekali saya lihat, saya tak dapat melihat anak saya membesar di depan mata saya. Sebab saya kerja lebih kurang 16 jam sehari. Saya keluar pagi, dia tidur. Saya balik malam, dia dah tidur. Hujung minggu saya main golf dengan customer dan sebagainya. Memang saya tak ada masa dengan anak-anak saya, especially yang paling sulung tu. Nasib baik dia tak panggil saya uncle. Sebab lama tak jumpa. Isteri saya, bukan duit yang dia nak rupanya. Dia nak kalau boleh pada siang Selasa atau siang Rabu, shopping bersama dia. Tapi saya hujung minggu pun saya tak dapat masa untuk shopping dengan dia. Bapa saya bukan nak duit saya. Pernah satu ketika sebab saya terlalu sibuk, saya call abah bagi account number supaya saya boleh hantar duit. Bapa saya tak nak bagi nombor account. Dia kata kalau abah bagi nombor account tu, mungkin Zul tak datang jenguk abah lagi. Bukan dia nak duit saya, tapi dia nak tengok muka anak dia dengan cucu dia. Sekurang-kurangnya sebulan sekali. Bila hari terakhir yang kita jumpa mak bapak kita, ucap terima kasih atau peluk dakap dia. Thank you for the life that you give to us. Kadang-kadang saya tengok, is this the life yang boleh, yang saya nak? No, this is not the life yang saya mahu. Saya nak bersama keluarga saya nak dengan orang tersayang. Tetapi orang di luar melihat kejayaan saya sebagai satu idaman mereka. Memiliki banyak bisnes, terlibat dalam banyak bisnes. Orang nak apa saya dapat, tapi dia tak tahu. Apa yang saya dapat itu tak menyeronokkan pun. Bak kata pepatah, dia kata apa? Nice from far, but actually far from nice. Nampak baik dari jauh, tapi jauh dari baik sebenarnya. Alhamdulillah pada tahun 2000, saya berada di Manila, ketika itu ada mesyuarat. Saya bersama kawan-kawan saya tanya kawan saya, Datuk Zuki. Datuk, ada tak satu bisnes, kalau betul-betul sungguh-sungguh kita buat, 2 hingga 3 tahun, kemudian bisnes tu jaga kita sepanjang hayat kita? Ada. Kau jadilah Siti Nurhaliza. Atau Tom Cruise, kata dia. Saya memang marah dengan jawapan tu. Tapi sebelum saya nak marah, cakap, Zul, look for a business yang boleh bagi you pencen. Saya kata, ada ke bisnes yang boleh bagi pencen? Saya yakin anda dalam ni pun ada di kalangan anda merupakan ahli perniagaan. Bolehkah bisnes anda bagi anda pencen? Tak boleh. Saya ada banyak bisnes terlibat. Saya tak boleh. Jadi saya kata, mana ada bisnes yang boleh bagi pencen? Dia kata, ada satu. So saya tanya, apa dia? Nanti balik Malaysia aku cerita. Hari pertama tak dapat jawapan. Hari kedua tak ada jawapan. Hari ketiga tak ada jawapan. Hari keempat tak ada jawapan. Dia tak nak bagi tahu. Balik Malaysia 2 minggu. Saya kejar dia sebab saya terlalu ingin tahu apakah dia bisnes yang ada pencen tu. Saya call dia, dia kata, sorry, orang yang nak terang kat kamu tu, dia kata terlalu busy untuk jumpa kau. Saya kata, kat luar sana ramai orang
beratur nak jumpa saya. Tapi orang tu busy nak jumpa saya. Oh, hebat betul bisnes ni. Bisnes ni bukan calang-calang ni kata. Oh, lagi saya macam orang dalam penasaran. Menunggu. Nak tahu kan. Tiba-tiba 2 minggu kemudian dapat telefon. Datuk Zulkifli kata, Zul, tonight 10:30 are you free? Kata, okay. Orang tu datang nak cerita pasal bisnes. Excited. Suruh Datin buat kopi. Dia pun masuk tidur. Datanglah dia dengan sahabat dia. Zul, this is my friend, Executive Diamond L&T. Saya dengar title dia lain macam ni. Biasa kita dengar Executive Director, Executive Chairman. Ini Executive Diamond macam kat sana tu. Dalam hati saya kata ni, ini mesti jual emas intan belian ni. Mr. Allen, what business are you in? I'm in Amway business. Masya Allah. Dengar perkataan Amway, jantung jatuh ke lutut. Sakit hati geram menyampah. Macam mana aku nak halau orang ni dari keluar dari rumah aku. Geram. Saya ni anti MLM. Saya tak suka MLM. Meniaga larut malam ni not my cup of tea. MLM, meniaga larut malam. No. Siapa sini yang suka? Cuba angkat tangan. Sekarang suka lah kot kan. Belum pernah seumur hidup saya lah. Dah 16 tahun dapatlah buat Amway. Cerita je Amway. Nak. Tak adanya. Itu pun tak nak dulu tu. Sekarang kemain lagi. Saya pun sama. Menyampah, geram, apa semua. Itulah dia. Lain kali kita jangan buat dosa. Pejabat saya, kat luar tu tampal. Direct selling not allowed. Sekarang siapa yang buat direct selling? Jangan buat dosa. Dia patah balik. Jadi, saya pun kata, dalam hati tu, saya nak tanya soalan. Biar dia tak boleh jawab, dia balik. Lagi tanya, lagi insaf. Hidung dah balik ke asal. Mula hidung tinggi, gitu ya. Bila tanya, wow, banyak jawapan. Antara soalan yang dia tanya saya, kata, Zok, you banyak sangat bisnes ni. Kalau tak laku, boleh pulang balik tak? Mana boleh pulang balik? Saya import apa, macam projektor lah, crane lah apa. Tak laku, tak boleh pulang balik. Dia kata kalau ada bisnes, tak laku boleh pulang balik. Apa pendapat? Best tu. Itulah ambil. Ya ke? Dah mula. Macam bagus je kan? You banyak syarikat ni. Ada tak syarikat you yang kerajaan beli share? Yalah, I punya syarikat tak adalah besar mana. Takkan kerajaan beli share. Kalau syarikat yang kerajaan beli share, apa maksudnya? Syarikat tu kukuh. Itulah Amway. Ada 40%. Wow. Kawan-kawan, kadang-kadang kita ni main sekap jarang je. I punya pendapat tentang Amway, sorry to say, yang belah sini. Amway ni, makcik-makcik sambil ngumpat jual sabun. Itu bisnes Amway. Sorry, itulah yang saya faham. Kan? Saya tak tahu dia rupanya multi-million, multinational business. Tak tahu. Tapi action tak mau buat konon. Sekarang terhege-hege nak buat. Padah muka aku. Kawan-kawan, itulah dia sedikit sejarah saya terjebak dalam dunia Amway sebenarnya bila saya kata, something yang maybe saya boleh consider. So, esok paginya tu datanglah orang yang tak saya kenali dengan kereta sport, seorang arkitek, couple came dengan kereta sport datang. Datuk, dia kata, ni Mr. L&T minta saya tunjukkan you marketing plan. Okay. Cuba you tunjukkan berapa banyak L&T tu dapat. Dia draw plan tu bulat. Dekat 60-70 ribu. Jual sabun boleh dapat 60 ribu. Okey apa? Bini saya tahun 1994 join Amway juga. Dia pergi rumah jiran sebelah, tengok marketing plan. Dia balik, saya tanya, Amway berapa je boleh dapat? Dia kata boleh dapat extra 1,000, 2,000. Tak apa, Mah. Mula bulan ni, I tambah allowance you 2,000, tak payah buat Amway. Okey bang, kata dia. Itu dia cakap. Kalau dia kata, Amway boleh bagi 60,000, dah buat macam tu. Tapi itulah rezeki kadang-kadang kita tak tahu kan. Bagi saya bersyukur. Saya diberi peluang oleh Allah SWT untuk melihat Amway bagi kali kedua. Kali kedua, no looking back because I have a mission.
Saya ada misi untuk meninggalkan sesuatu untuk anak isteri saya. Saya ada misi untuk jadikan MW sebagai platform untuk saya bantu orang lain yang mencari peluang. Saya ada misi. Jadi bila saya ada misi, saya dah tak kisah lagi dah. Walau perjalanan tu jauh, nak ke Johor Bahru ke, nak ke Singapura ke, atau ke Melaka, I have a mission. Jelas apa dan kenapa saya nak buat MBA. Dan saya yakin anda semua di sini ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan anda terbuka hati untuk buat bisnes ni. Saya yakin. Simpan sebab tu dekat dengan hati kita. Setiap kali kita menghadapi cabaran, kenang-kenangkanlah. Kenapa? Why am I in the business? Kenapa saya memilih? InsyaAllah cabaran menjadi kecil. Kerana kita akan dapat ganjaran lebih besar setelah berjaya. Jadi untuk berjaya dalam MW, saya rasa mungkin pagi tadi pemimpin dah banyak bercakap. Saya cuma nak menyentuh satu lah. Kena ada sikit minda berniaga. MW satu perniagaan. Kalau kita melihat MW sebagai satu perniagaan, buat macam ahli perniagaan, akan berhasil. Antara yang paling penting yang harus ada dalam orang yang nak berjaya berniaga ialah sikap. Sikap. Attitude. Okay. Sikap apa? Sikap merendah diri, mahu belajar. Itu nombor satu. Bukan. Itu nombor dua. Nombor satu, niat. Sikap yang memasang niat keikhlasan untuk berniaga dan memberi servis kepada orang yang di depan kita. Niat kena betul. Tapi kalau niat untuk kaya, tak jadi. Kalau niat untuk beri servis atau jualan yang terbaik untuk kita punya pelanggan, kita akan dapat ganjaran. Niat. Sikap mempunyai sikap sincerity. Kedua, yang paling penting ialah sikap ingin belajar atau sikap ingin berguru. Saya buat benda tu. I humble myself. I learn from somebody yang lulus tingkatan 5 aja. Sebab saya punya sifu tu eksekutif dari L&T tu, dia jual ikan mas kat pasar malam. Jadi latar belakang dia tak ada, bukanlah kata orang pun yang kata orang pun besar, tidak. Tapi I know, kalau dia dah jadi executive diamond, makna dia dah lalui satu proses yang luar biasa hingga dia mencapai tahap tu. Macam kita punya Pak La dan juga Abang Saleh, dia capai tahap tu berarti dia dah melalui satu proses. Kalau di dunia pembelajaran, ini dah PhD. Tahu PhD? Pandai habis dah. Itu doktor. Pandai habis dah. Inilah orang. Dan di sinilah saya rasa I need to learn. I must humble myself, start learning from these people. Get a good sifu ataupun get a good teacher, mentor yang you boleh ikuti. Kadang-kadang kita ni bila masuk dalam satu organisasi, kawan kita masuk kita kan, lebih dia hilang. Takkan kita nak hilang pula. Kita cari upline. Cari upline mana yang memang boleh kita berguru, kita berguru. Dan saya lihat antara saya dengan Sifu L&T, 7 ke dalam. Yang atas tu tak berapa nak buat. Yang paling best Datuk Zuki. Dia yang taja saya. Dia selalu berbangga dengan saya. Zul, I'm the most successful distributor. Sebab saya sponsor seorang, jadi kata dia. Saya seorang je downline dia. Jadi. Itulah salah seorang. Tapi jadi apa? Jadi tukang hantar saya ke airport tiap-tiap tahun. Dia tak dapat bonus. Dia mungkin dapat differential bonus 21%. That's all. Tak ada benda. Kalau dia belanja berapa banyak, ada 200-300 bonus dia. Tapi saya dapat 5 angka. Menunjukkan bisnes ni saya boleh potong upline. Oh, I like it. Jadi saya kata, upline tak nak buat. Upline pun tak berapa nak buat. Cari orang yang nak buat dah. So saya cari, jumpalah saya Diamond dan sebagainya. Saya pun berguru dengan beliau. Memang saya buat apa yang saya perlu buat, menunjukkan sikap berguru. Hingga saya offer myself untuk jadi driver dia. Bila saya free je call, Alan, where are you? Oh, no, can I drive you? I akan drive dia. Kadang saya cek jalan jauh sikit kan, supaya saya boleh rekod dia punya perbualan. Saya akan tanya macam soalan, saya beli recorder, saya rekod. Saya ada banyak tip dia. Balik saya dengar semula. 6 bulan kemudian saya cakap dah bunyi L&T. Yes. Saya buat. Saya jadi hungry. Saya belum pernah dalam dunia korporat saya, ada orang nak ajar saya jadi jutawan tanpa bayar apa-apa.
Kalau di luar sana ada projek baru, saya kena bayar apa? Consultant fee. Con kita je. Consultant fee ni. Kan? Jadinya itu. Tapi saya tak pernah bayar pun. Malahan kadang-kadang dia bayar duit teh tarik saya. You dah drive saya, I belanja you teh tarik. Mana ada bisnes macam ni? Bagus ni. Dah lah nak kasih kita ilmu kaya. Tak charge kita. Oh, saya memang suka. Saya ikut dia. Dia cakap apa? Saya dengan isteri saya ni mempunyai dua karakter yang beza. Saya jenis samurai lah. Saya samurai. Sensei kata, gitu saya gitu. Saya tak. Dia ada pepatah Jepun kata, Sensei no senaka made manabu. Maknanya, belajar dari belakang sensei. Jadi saya tak ada. Alan kata, 1 plus 1 equal 11. Saya jawab, hai. No question asked. Datin tanya, kenapa? Itu tukang tanya tu. Dia banyak tanya. Bini saya tukang tanya. Kenapa? Tapi saya tumpang dengar. Eli faham kenapa. Tapi nak tanya, no. Saya bukan jenis akan tanya guru saya. I trust him that he is teaching me the right thing. Jadi anda pun sama juga. Kalau Pak Allah kata A lah tu. Kalau Abang Saleh kata 1 campur 1 11, hai. Itu je. Jangan banyak question. Kau tak takkan dia jadi EDC. Dia dah lalui. Yang nak action sangat apa hal? Konon dia ada diploma engineering lah, ini chemical. So what? Kita buat MBA bukan nak diploma engineering. Kita nak tahu relationship bagus tak bagus. Cakap baik tak baik. Itu je untuk berjaya dalam MBA. Saya tahu. I need to focus listening. Belajar dari orang yang betul. So saya belajar. 6 bulan pertama, proses pembelajaran. Tapi saya lupa nak cerita anda. Selepas jumpa dengan upline Didi saya yang draw the plan tu, I was so excited. Dia kasih saya satu buku, Copycat Marketing 101. Saya baca buku. Saya beritahu sekretari saya, no phone call, I want to read this book. I baca. I call Mr. Allen T. Mr. Allen, how can I become like you? Macam mana dia macam you? Dia kata, you 9 orang. 9 orang yang nak buat bisnes MBA ni. Ingatkan 900. 9 orang je. Saya pengcall bini saya. Mah, ujung minggu ni kita buat high tea kat rumah. Dia pun buat goreng pisang, kari pauk semua kan. Orang pun datang, 13 orang. Orang pun makan semua. Tuan-tuan dan puan-puan. Tujuan saya mengajak datang hari ni untuk gabung MW. Semua sign. Tapi muncung panjang. 13 sign. Alan kat ujung tu, dia perhati. Orang balik je. Alan, you minta 9, I bagi you 13. So, bila nak jadi executive diamond? Macamlah senang sangat dia kata, Datuk, you rasuah. Dia marah saya balik. You rasuah, kasih orang makan suruh sign. Berdosa, kata dia. You kena show the plan. Baru tanya, nak ke tak nak. Kalau tak nak sign, tak nak, tak payah sign. Bukan kasih makan sign. Salah, kata dia. Macam mana nak belajar plan? Datang center. Okey, yalah. Bila kat mana center? Dia kata center kat Jalan Pudu, Kuala Lumpur. Hari Ahad meeting. Saya pergi. Hari Ahad you tahu, Pudu tu ada pasar minggu. Punya susah nak parking. Cari parking tak jumpa. Jumpa Mak Gian. You tolong jaga kereta RM2. Dia jaga. Cari dia punya. Cari alamat. Tengok alamat. Sini ada kedai pajak gadai. Sebelah ni ada klinik data tak pakai. Ada tangga kayu. Nak naik tangga, tikus lalu, terperanjat. Semalam kata juta-juta. Takkanlah macam ni, kan? Naik juga. Tangga bunyi, kiok lepas tu. Masuk. Duduk belakang sekali kat pintu. Kalau apa-apa berlaku, senang nak larikan diri. I kata ini semalam kata juta-juta ni. Kat tempat macam ni. Tetapi dalam bilik tu, orang-orangnya bukan calang-calang. Ada Ketua Polis Kelantan, arwah Datuk Zakaria. Ada dalam bilik tu.
pengarah, doktor, macam-macam orang latar belakang dah dahsyat. Kita dengar, dahsyat tempat ni. Jadi hati saya lega lah. Sebab ada ketua polis. Makna bisnes ni aman. Bukan private tau, ketua polis Negeri Kelantan ada buat MW juga. Okey, ada. I am in the right place. Habis saja semua tuju. Datuk, you can do it, you can do it. Apa aku boleh buat ni? Semua you can do it aja. Semua very positif. Dalam hati apa sajalah aku boleh buat ni. Tapi excited. Because they are so positive. Environment yang saya rasa, this is what I like to have. Environment orang memberi rangsangan, memberi dorongan. I like that environment. Di luar sana, mana ada orang nak kata you can do it? Mana ada kata kau handsome? Tak adanya. Kan? Jadi ini saya kata, I like. Alan. Masih. Tapi Alan pandai. Dia kasih saya satu CD. Double Crown Ambassador Kaoru Nakajima. Datuk, saya mati hidup balik pun tak faham CD ni. Dalam bahasa Jepun. Dia kata, you balik, you dengar lah. I pun, okay, balik dengar. Dengar, I have to translate lah. Translate. Next week, Sunday datang lagi. Alan, this is the translation. No, you naik pentas, you cerita. Kita 0%. 3% pun tak ada naik pentas. Saya translate dengan jiwa dan raga tu. You can do it, you can do it. Apa Nakajima cakap, saya cakap lah. Lepas tu, aku duk kata you can do it, you can do it. Mana I can do it tu lah. Di situlah saat saya terjebak dalam dunia MW. Saya bersyukur kerana saya terjebak dalam bisnes ni dan hari ini saya tak pernah menyesal. Because to me, MW is a journey. Satu perjalanan I really enjoy. Dan saya gunakan sedikit sebanyak saya punya kalau minda berniaga saya terapkan dalam bisnes saya. So antara penting yang kita harus ada sebagai ahli perniagaan, sikap. Pertama, niat yang betul, sincerity. Sikap kedua, sikap ingin belajar, mengikut sistem. Lepas tu je kita harus hanya sikap apa? Sikap bekerjasama. Baik dengan upline, sideline, downline, kita ada sikap bekerjasama. Itu antara yang penting untuk berjaya dalam bisnes MW. Kedua, orang yang dapat banyak duit dalam MW ialah leaders. Nak tak nak, kalau you nak berjaya MW, you must be a leader. A leader, mesti, pemimpin, pertama-tamanya mesti harus suka dipimpin dulu. Jangan terus nak jadi pemimpin. Tak boleh. Kita harus sedia untuk dipimpin dulu. Lepas tu baru kita boleh memimpin orang lain. Jadi saya tahu. Nak belajar jadi pemimpin, I need to be with pemimpin. Saya ikut EDC Allen tu ke mana saja dia pergi. Dan macam belangkas. Bila dia pergi mana-mana, bila bersama dia, saya berpeluang untuk diperkenalkan dengan ramai pemimpin lagi. So, I can dapat aura pemimpin. Macam ni karakter pemimpin. Macam ni dia orang buat. Macam ni dia cakap. I start learning. Saya try to adopt kepimpinan-kepimpinan yang saya lihat. Saya lihat tengok Mr. Alan Tay. Macam mana kepimpinan dia? Center meeting, orang lain datang tepat waktu. Normally dia datang 45 minit awal. Saya tengok, saya challenge. Saya datang 50 minit awal. Supaya saya boleh on aircon, saya boleh vacuum, saya boleh bersih toilet. Supaya bilik dah sejuk, bila orang datang, bilik dah sejuk. Kan? Kita boleh datang on time, saya datang awal. Saya buat. Saya bila buat itu ada pula kutu yang ambil gambar. Datuk Zul. Tengah menyapu. Tengah cuci toilet. Kan? Tapi this is my business. I want to be like him. I tengok dia buat, saya copycat dia lah. Karena saya kata, kenapa dia datang awal? Rupa dia nak bersihkan center. Dia nak atur meja, kursi. Dia nak make sure bilik sejuk. Jadi saya datang awal sikit. Saya boleh buat. Sebelum dia buat, saya dah buat. Dia pun tak boleh kata apa lah kan. Kadang kami fight. Siapa datang awal dulu. Jadi bila kita dah bersedia, orang datang, kita jadi pelayan. Penyambut tenang. Welcome. Senyum sana, senyum ni. Downline seorang pun datang. Tapi menyambut orang punya downline. Tapi I do that. I train myself. Menyambut. Jadi penyambut tetamu. I do the basic. Saya buat apa dia buat, saya copy. Apa dia buat, dia pakai apa pun, saya copy.
Lah dia pakai kod petak-petak, saya pun beli kod petak-petak juga. I just don't know. I know I need to copy this guy because I know dia dah ada result. Jadi apa saya susah sangat? Ikut je. Dan dia tak charge pun. Kan? Copy. Saya tengok cara dia makan, cara dia, dia ni telan vitamin macam makan kacang. Aku pun telan lah. Telan juga. Dia dengan saya 10 tahun lebih tua. Dia 62, dia 64, saya 54. Ya, aku berapa umur sekarang? Bukan tu lah. Tapi kalau challenge lari, dia menang. Tengok kulit tangan cukup. Kulit tangan, dia lebih tegang lagi saya. Sebab dia dah lama makan duslat. Saya baru 15 tahun. Dia 30 tahun. Kan? Tengok, perhati, ikut. Copy. Cara cakap, cara kerja, saya ikut je. And then I learn presentation of marketing plan. Tengok cara dia cakap. Kerana saya ikut dia. Ada kes-kes yang saya tengok, ini memang susah ni nak sponsor Chief Financial Officer of a listed company. Tengok dia steady je. Cakap. Orang tu nak sign up. Best ni. Belajar. Copycat. Inilah copycat business. Kat sekolah, copy, kena expel. Dalam MBA, copy, good. Copy 6 kali, diamond. Copy 9 kali, executive diamond. Apalah susahnya? Copy je lah. Kan? Copy. Dan saya perhatikan yang paling penting dalam dalam MBA business ni, di samping kepimpinan tadi tu, ialah organisasi. Because you akan ada beribu bawah you ni. Beratus bawah you ni. Macam mana nak handle? Kena belajar lagi tu. Saya tengok apa dia buat. Saya perhatikan kebanyakan diamond di sini atau pemimpin, dia hormat upline, ngalahkan hormat mak bapak. Dia sayang downline macam anak sendiri. Macam saudara mara. Itu prinsip yang saya kata, menarik lah. Aku tak pernah pula hormat bos aku macam tu. Kan? Dan aku punya pekerja tak pernah pun hormat saya. Kan? Birthday, yang hantar birthday message cuma sekretari aja. Yang lain aku bayar gaji, tak ada pun kata happy birthday. Kan? And that, to me. Tapi dalam dunia ni dah berbeza. Bila saya lihat keakraban, misi yang sama, mission yang jelas, visi yang sama, jadinya dia semua sesala je. Cara menghormati dalam kumpulan, sideline, upline, semua tu saya very good. Ini semua yang saya emulate, saya tiru. Bila saya tiru benda tu, saya tengok volume datang. Volume datang secara automatik. So saya perhatikan intipati utama dalam bisnes ni, kalau ikut dari perspektif seorang ahli perniagaan, sikap kena bagus, leadership kena cepat dapat. Jadi leader secepat mungkin. Cari tempat yang sifu yang nak ajar kita jadi leader. Kemudian bimbing organisasi kita dengan baik, volume datang dengan sendiri. Itu yang saya boleh rangkumkan macam mana kita nak membesarkan bisnes ni. Jadi saya boleh tengok formula ni terlalu senang bagi saya lah. Kalau bisnes saya di luar tu, Masya Allah susah. Dengan nak menangan kerenah kompetitor, dengan nak menangan kerenah kerajaan yang menukar-nukar dasar, kan? Dengan keadaan kita punya pekerja yang kejap nak, kejap tak nak, lepas tu kejap berhenti dan sebagainya. MW terlalu mudah bagi saya. Kawan-kawan, saya terlibat dalam 14 jenis perniagaan. Tapi saya hari ini cakap, MW is still the best among all the 14. Itu saya punya. Hari ini saya tak minta you buat kaji selidik, so payah aja. You pinjam kepercayaan saya lah. You pinjamlah kepercayaan pemimpin di sini. Kita dah lalui. Kalau benda ni tak baik, orang yang pertama saya tak akan ajak buat MBA ialah anak saya. Saya ada 3 anak. 18 tahun birthday, dia dah tahu dah apa hadiah dia. Dapat beg hitam tu. Suka tak suka, sign. Gitu. Sign. Kalau saya, bisnes yang tak bagus, ingat saya nak suruh anak saya terjebak benda yang tak baik ke? That is the last thing saya nak buat sebenarnya. Tapi that's the first thing saya akan buat. Saya pastikan mereka sign up sebagai distributor. Nak buat tak buat tu per kedua. Tapi saya make sure birthday dia orang ke-18, dia dah di MW kan. Anak pertama ada impian dia sendiri. Anak kedua
ada impian gini. Tiba-tiba anak yang ketiga. Saya suka bagi option pada anak-anak saya ni. Abah dah siapkan duit lah sikit untuk kau belajar luar negara atau dalam negara atau nak kahwin. So, nak duit ke, nak belajar ke, nak kahwin? Yang pertama kata, I want to study overseas. Okay. Yang nombor dua, I want to study overseas. Nombor tiga, nak duit bah. Habis kau nak duit, kau nak buat apa? Buat MBA bah. Oh. Tuhan Maha Adil. Anak pertama tak nak, anak dua, anak ketiga kata dia volunteer. Nak duit. Tapi nak buat MBA. Oh. Lepas tu tanya, bah, ada tak universiti ke college yang tak ada exam? Jenuh juga nak cari ni. Kenapa? Saya tak nak exam, saya nak belajar je kata. Nak cek network. Oh, bagus. Okeylah, carilah universiti yang kira-kira siapa-siapa pun boleh masuk je. Tak payahlah pening kepala sangat kan. So dia pun masuklah kolej. Dia masuk belajar bukan niat untuk dapat ijazah ke diploma, sekadar nak cari ilmu dan networking. Very clear mission, very clear vision. Saya bersyukurlah saya dapat daripada tiga ada seorang lah macam tu kan. Tapi saya yakin yang nombor tiga ni akan trigger kakak-kakak dia. Sebab kakak-kakak dua yang pertama tu, kalau tak ada duit MBA, jangan nak action lah. Yang di Jepun tu sebulan, kalau duit kita lebih 5,000. Yang dekat UK pun 6-7 ribu. Sebulan 12 ribu duit poket aja. Nasib baik Abang Saleh, ada duit sabun. Kan? Kalau tidak, duit aku juga nak bayar. Jadi, saya bukan nak kata apa. Saya kesian. Saya pun terlibat dengan JPA dan sebagainya bagi beasiswa pelajar dan sebagainya. Saya kesian. Belajar 8A, 9A, tak dapat beasiswa, tak boleh naik. Kita buat MBA, Alhamdulillah hari ni kan, anak saya nak belajar. Saya, anak-anak saya, think among anak-anak yang paling gembira di muka bumi ni. Sebab saya kata apa? Pergilah mana nak belajar pun. Tak pas pun tak apa. Balik buat MBA. Berapa orang boleh cakap macam tu? Sebab bapak dia buat MBA. Bolehlah cakap macam tu kan. This is something I love. I can give. Bukan saya fulfill my dream. Saya bukan sekadar memenuhi impian saya, tapi saya boleh memenuhi impian isteri saya, anak-anak saya. To me, this is something I love so much about this business. Isteri saya tu, saya pikir dia tak ada lah hari ni. Dia hantar, dia pun belah. Bonus. Kak Yang mungkin setuju lah kot. Jadi beg lah. Jadi kasut lah. Hidup ni abang-abang semua. My brothers, listen to me. Dunia ni akan jadi aman, damai, makmur bila bini kita happy. Buat duit banyak-banyak, kasih aja dia. Kasih dia belanja. Happy dunia ni. Dia bila banyak masalah, bila bini buat hal. Banyak masalah kita. Kalau nak dunia aman, damai, makmur, buat MBA betul-betul, duit SIP bonus, kasih kat sini. Happy hidup. Saya bukan, to me in life, siapa orang yang kita nak paling nak bagi happy? Kalau bukan isteri kita, anak-anak kita, mak bapak kita. Terlebih duit tu bela kucing kan. Jangan cari benda lain. Kucing cukup. Jadi ini yang saya nampak, bisnes ni mengajar saya tentang erti relationship. Relationship dengan Allah Ta'ala pertama, dengan manusia sejagat, dengan orang ramai, dengan bumi. Banyak relationshipnya dengan produk kita yang mesra alam. Ini yang kita nak. Apa guna kita buat bisnes tapi memusnahkan alam? Apa guna kita buat terjebak dalam bisnes tapi kita terlibat dengan riba ataupun dengan rasuah? Saya tak pernah belanja orang karaoke sebelum sign up, tak pernah. Nak sign tak nak sign kau punya pasal lah. Sign je kan. Ini nak karaoke dululah, itulah baru nak kasi projek kan. Tak ada. To me this so beautiful business ni. Saya tak tahulah dengan anda. Saya mensyukuri atas kurniaan ini. Saya yakin dengan niat saya yang jujur dan ikhlas, saya boleh bantu lebih ramai orang.
Resultnya akan datang 2017. Pasti datang. Kalau saya tak buat, dia datang. Tapi saya nak pastikan 2017 ada seorang diamond baru lahir di Malaysia. Niat saya ialah membimbing, mendorong siapa saja yang ingin bersama saya. Tak kira lah you all dari organisasi lain ke tidak, bagi saya akan berkongsi dengan siapa saja. Tuhan tahu usaha saya. Dia hantar orang-orang untuk saya. Itu tanya upline sendiri. Tuan-tuan dan puan, sekali lagi saya terima kasih pada barisan pemimpin, Fendi, Abang Saleh, Abang Ramli. Ini semua cikgu-cikgu saya. Itu ayahanda saya. Ini orang kalau dia kata, "Tok datang," kena datang. Tak kira dari Melaka ke mana. Tadi sama bini saya kata, "Bang, dia orang tu dah tentu sampai. Kita jangan tak sampai," kata dia. Drive steadily katanya. Tapi saya amat teruja dengan kumpulan ni kerana kumpulan ini banyak mendorong saya, menginsafi pada diri saya supaya saya harus bertindak semula. Kawan-kawan, maaf cakap, saya sebenarnya dah retire MW lama sejak tahun 2008. Tapi bila Sakinah nak buat MW semula anak saya yang bungsu tu, saya teruja untuk bangkit semula. Jadi inilah masanya. Apa salah saya buat sama-sama dengan anak saya, sambil dia jadi diamond, saya pun jadi diamond. With that, I thank you for listening. Jumpa anda di A60 Las Vegas. Okay.